dapat kamu lihat sekarang ruangan share screen ini adalah antara salah satu bahan-bahan yang mungkin boleh dikeluarkan dalam kita panggil apa? Ujian mendengar untuk subjek bahasa Melayu SPM. Ini bahan dia. Okay, sekejap saya sebelum tu saya ada satu lagi bahan penting yang saya perlu tunjuk kamu. Sebentar ya. Saya lupa nak buka punya dokumen. Sekejap. Okay. Sebenarnya benda ni dah dalam grup WhatsApp kamu. Sekejap saya cek. Dia adalah beberapa image berkaitan dengan format peperiksaan bahasa Melayu. Kita telah pun turut juga dikongsi. Okay, saya kongsi dulu. Okay. Jadi apa yang kamu lihat sekarang dalam ruangan presentation ataupun yang saya share sekarang ni, ini adalah salah satu contoh soalan ujian mendengar. Untuk ujian betul-betul nanti saya akan cari soalan dia ataupun saya akan cuba dapatkan. Saya akan tunjuk kamu salah satu contoh soalan dia. Sebenarnya soalan yang kamu dapat lihat ni, sebenarnya benda ni ada dalam buku. Okey, contohlah kalau saya sebenarnya kejap okey. Cakap pasal ketah model SPM. Sekejap. Sepatutnya ada di sini tapi tak keluar. Buka beg tu, dia tolong ambil kita punya. Tak keluar sini ya. Okey, sekejap. Okay, kamu nampak ni ya? PowerPoint presentation ni nampak tak? Nampak. Okay. Mungkin ada antara kamu mungkin yang pernah buat atau mungkin yang belum tak pernah buat ke ataupun dah tak ingat lama tak pernah buat ke. Okey. Apa yang kamu nampak ni kertas model SPM bahasa Melayu, okey, katalah 2021 katalah. Kalau kamu buka guna handphone, nampak tu, keluar pun. Okey. Ni dia. Terus keluar. Dekat Shopee, dekat Lazada ada. Okay, maksudnya bukan saja subjek bahasa Melayu, kita ada sejarah. Macam awak dengan saya BM sejarah English kan. Awak type macam ni terus keluar. Kenapa saya tunjuk benda ni? Okey. Dan kalau kamu ingat masa kalau kamu ingat sebenarnya dalam buku ni kalau kita tengok dia siap ada set untuk kertas 3 dan kertas 4. Yang mana dalam tu ada ujian bertutur dan ada ujian mendengar. Kenapa? Sebab ujian bertutur, ujian mendengar ni ada Mekah. Mungkin antara kamu mungkin ingat lagi, mungkin ada yang dah lupa Saya just nak memberi penekanan semula, nak highlight semula
supaya kita kat sini clear tentang status subjek kita ni. Sebab ramai dalam kalangan luar, di sekolah luar sana, SMK, yang mana mungkin disebabkan tekanan yang dah menjadi satu tabiat ataupun satu kelaziman oleh bahagian pendidikan. Saya bukan menyalahkan mana-mana pihak. Mungkin setelah menjadi tradisi bertahun-tahun dalam dunia KBSM, terutama untuk subjek SPM, yang mana kebanyakan guru-guru diberi penekanan oleh bahagian pendidikan daerah, pendidikan negeri, jabatan pentaksiran apa semua mengatakan bahawa fokus ke tahap 2 saja. Yang mana menyebabkan pihak sekolah pun tak fokus sangat ke tahap 3. Untuk makluman kamu sebelum KSSM, KBSM, senior kamu yang baru-baru SPM bulan 2 hari tu, yang baru dapat result bulan 6 baru ni kan. Mereka tak ada macam kamu tahu ke tahap 3 ke tahap 4. Mereka ingat mereka ada ke tahap 1 ke tahap 2 saja. Tapi mereka ada buat ujian lisan. Macam mahkamah kontri dulu, mereka ada buat ujian lisan. Cuma ujian lisan tersebut tak diberi penekanan sangat oleh cikgu-cikgu kamu terlepas kepada mereka. Yang hanya diberi penekanan kepada kamu masa form 3. Sebab form 3 dia ada subjek yang berasingan bahasa Melayu lisan, bahasa Inggeris lisan, subjek A, B. Betul kan? Yang mana lisan tu ada dua bahagian, bertutur dan juga mendengar. Kan? Macam tu digabungkan di bawah satu subjek. Okey. Jadi apa yang berlaku? Memandangkan saya rasa bertahun-tahun PBS ataupun PBS pentaksiran berdasarkan sekolah. Lepas tu mereka buat KSSM. Jadi bahagian lisan ni sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada pelajar dari segi penguasaan bahasa khususnya. Jadi untuk KSSM terbaru ni, apabila dibawa ke peringkat SPM, mereka telah buat pembaharuan yang mana dekat PT3 pun belum buat lagi. Yang mana selama ni mereka adalah subjek berasingan. Tapi untuk SPM, mereka gabungkan di bawah satu subjek. Yang mana untuk skor A subjek, kamu kena skor 4-4 bahagian. Kamu kena skor A ke tahap 1 ke tahap 2, kan? Dan kamu kena skor ke tahap 3 betul-betul, ke tahap 4 mendengar. Yang mana selama ni tak diberi penekanan pun. Dan bahkan daripada tahun lepas sampai tahun ni kau belajar, saya tak pasti sekolah kamu, tapi di sekolah-sekolah lain, dalam kelas PDP cikgu masih lagi dengan ke tahap 2. Mungkin disebabkan halangan kelas sesi PDPR. Okey, jadi kelas 3 dan kelas 4 cikgu tak dapat nak fokus sangat. Lagipun dalam PDPR pun nak buat, cikgu terpaksa cover dulu yang ke tahap 1 ke tahap 2. Lagipun peruntukan markah mereka agak besar. Okey, tapi sebenarnya kalau lihat hakikat, kelas 3 dan kelas 4 inilah yang penentu kamu A atau B ataupun B atau C atau kredit atau tak kredit. Kan? Itu yang paling kita akan tengok jumlah markah kejap lagi Dan mungkin antara kamu yang kalau kamu tengok dalam share WhatsApp tu, kamu dah boleh nampak dah dalam image tersebut Okey, apa yang saya tunjuk sini ialah ini adalah antara usaha boleh buat ialah sebenarnya jangan terlalu mengharapkan kelas tuition dengan kami, kelas PDR dekat sekolah kamu yang mana kamu ada belajar hari-hari kan. Okey, tapi apa yang saya boleh beritahu ialah kena ada usaha sendiri. Kamu kena ada usaha, terutamanya ujian mendengar. Kita akan buat kejap lagi ni secara real ni. Kenapa saya kata ujian mendengar? Walaupun markah dia sikit, tapi itulah markah yang salah. Kalau hilang 5 markah, maka memang exam kamu hilang 5 markah. Maksudnya kalau katalah ujian mendengar 30 markah, kamu hilang dah, kamu dapat 25/30. So 5 ni, instead of elok-elok kamu dapat 80A, contoh 80A, saya tak tahu kali ni KSSM berapa A plus A minus, saya tak tahu. Kalau KBSM saya tahu, A minus 70. Tapi KSSM saya tak pasti. Mungkin sama, mungkin berubah, Allah Alam. Jadi disebabkan hilang 5 markah dekat ujian lisan ni, elok kamu dapat apa, kamu jadi 75 je. Macam tu. Mungkin okey. Kita akan lihat dia punya percentage macam mana nanti okey. Jom. Sekejap. Okey, ini antara buku lah. Okey, cukup lah saya tunjuk Kamu boleh tengok lagi sebenarnya macam-macam. Berilah, buatlah banyak. Bagi saya itu saja. Buat muntah lah Okey, pasal ujian mendengar. Kalau kamu tahu, dalam buku ni
sebenarnya dia ada dekat untuk kertas 4, dia akan bagi logo QR code. Jadi logo QR code tu kamu scan, okey, kamu akan dapat download dia punya audio, kamu dengar jawab soalan. Macam yang ada daripada dokumen PDF soalan ujian mendengar tu. Kita tengok sekarang Okey. Okey, kamu nampak ni? Okey, saya dah share sekarang. Jelas nampak clear Dan kamu boleh tengok dekat WhatsApp kamu sendiri kan. Dekat handphone kamu ke benda ni dah ada kan. Okey. Okey. So, apa yang saya sedang share sekarang presentasi, kalau kamu tak clear, kamu tengok kat kamu punya device sendiri So, benda ni dokumen telah diberikan. Kamu tengok. Okey. So, kamu nampak ada QR code. So, di sini sebenarnya kalau kita scan, kita akan dapat download bunyi audio dia. Okey jangan salah faham. Buku teks 114 ni bukan pasal QR code. Buku teks ni tulisan buku teks muka surat 114 ni merujuk kepada tema ni. Tema. Jangan salah faham tau Macam unit unit. Unit 1 untuk subjek bahasa dia tak ada bab, dia ikut unit. Dia tema kesihatan, sukan, teknologi. Subjek bahasa BM macam tu. Memang dari dulu lah. Tak keluar karangan ke, yang keluar petikan umum ke, biasanya unit. Takkan ikut tema. Okey, dia tak akan keluar sekali-kali dia. Dia akan ikut tema. Okey. Termasuklah peribahasa pun sama. Okey. Kamu tahu tak peribahasa yang keluar dalam SPM adalah peribahasa yang diambil daripada buku teks Form 1 dan Form 5? Tahu tak? Tahu tak? Tak. Siapa tahu? Tidak. Okey. Tak tahu. Okay. Nanti kamu boleh Google dalam saya rasa dalam buku ada separuh buku rujukan BM tebal lah. Tak siap saya jenama Spotlight. Anak murid home tuition saya ada beli buku tu. Dalam buku rujukan BM tu ada senarai peribahasa daripada buku teks tingkatan 4 dan senarai peribahasa buku teks tingkatan 5. Ada yang mana antara peribahasa saya suruh study sebab dia pelajar sekolah pondok, jadi dia baru nak ambil SPM macam fast track lah. Okey jadi saya kata saya suruh dia study peribahasa tersebut sebab mungkin kamu sebelum tak sekolah kurang pernah peribahasa. Saya suruh study yang tu je. Sebab peribahasa tak study je banyak. Kan nak buat latihan pun tak lagak lah. Tapi jadi ke situ saya suruh dia biasakan tengok peribahasa tersebut, maksud dia apa, contoh ayat dia apa. Memang dia ambil daripada buku teks saja. Jadi kamu boleh fokus sebenarnya. So kamu boleh Google cari senarai peribahasa buku teks bahasa Melayu. Okey, kata 5 atau 4 buku teks. Memang dia ambil buku teks. Okey jadi satu sebenarnya kena mungkin kat sekolah mungkin antara cikgu mungkin dia terlupa nak beritahu tentang tema ni sebenarnya. Dia memberi kesan tau tema-tema ni Okay, memanglah kita tak tengok sangat buku teks BM dengan BI ni kan. Tapi tema ni dia memberitahu kita sebenarnya kita belajar pasal apa. Okey. Okey, sekarang kamu nampak petikan cerpen ganda. Okey, ini pasal cerpen kita ujian mendengar apa cerpen ni. Macam ni babe. Ujian mendengar kurang ambil komsas. Sebab tu kalau korang tengok kertas model BM, mana ada soalan komsas, satu je ada. Dalam kertas 2, kertas 1 karangan Dalam kertas 2 yang bukan karangan, ada rumusan, yang ada tata bahasa, yang ada soalan petikan kan. Okey, dalam kertas 2 tu yang ada 9 soalan tu, soalan nombor 7 ke 8, soalan nombor 6 petikan umum yang tak ada kaitan dengan komsas. Soalan nombor 7 petikan komsas. Soalan nombor 8 novel. Kerana punya banyak soalan dari 9 soalan tu hanya satu soalan komsas. Tapi kalau orang tengok balik pada komsas Form 4 sampai komsas Form 5 berlambak tu. Itu pun kalau keluar dekat komsas soalan 7 tu, soalan 7 tu kan soalan 7 komsas saja, itu pun tak saja akan keluarkan yang ada rangkap saja.
Jadi mana pergi drama korang belajar, mana pergi korang cerpen korang belajar. Di sini ya. Mungkin ujian bertutur dalam membaca. Ujian mendengar. Bagi saya ini satu benda yang baharu. Yang mana pelajar-pelajar lama tak hadapi benda ni. KBSM tak tahu benda ni. Maksudnya memang jauh sangat berbeza. Okay. Dan ini baru petikan satu tau. Sebenarnya ada berapa petikan? Adakah semua petikan adalah Komsas? Saya pun tak tahu. Kena tengok balik contoh item. Saya pun tak tengok lagi contoh item untuk mendengar. Saya tengok betul-betul Saya hanya tahu bentuk soalan. Tapi adakah semuanya kategori Komsas ataupun campur-campur? Saya nak kena cek balik dalam item contoh yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Dan kamu nampak soalan ni bukan sekadar macam ni je, macam ni. Pelbagai. Ada nilai murni, ada ABC. Okay, nanti kita akan bincang dia punya modus operandi. Modus operandi maksudnya macam mana kaedah pelaksanaan soalan ni supaya kamu boleh bayangkan. Okay, dan audio yang kamu bakal dengar tu sebenarnya saya dah upload. Dah dapat belum? Dah. Dah dapat kan? Okay, sepatutnya audio tu kamu kena dengar dari tadi lagi. Okay, kamu kena dengar dari tadi supaya kamu boleh jawab soalan. Tak apa. Nanti kita akan buat macam ala-ala test, ala-ala macam ujian. Okay, kamu diberi masa untuk dengar. Nanti korang kena ni. Tapi sendiri buatlah. Saya tak ada speaker nak pasang supaya kamu boleh dengar kuat-kuat. Seolah-olah macam saya membaca kan. Okay, tapi kamu kena dengar melalui kamu punya device sendiri. Okay, tak apa. Kejap kita akan buat. Okay, sekarang ni kita akan pergi kepada apa yang saya kata tentang status ujian pendengar kamu. Okay, yang kamu dah tengok dalam image dalam WhatsApp tersebut. Dan saya akan kongsikan sekarang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pada pelajar, kamu nampak apa yang saya nampak? Nampak. Okey. Dalam presentation share screen ni nampak okey. Inilah bagi saya inilah macam realiti realiti yang kamu kena jelas tentang apa yang kamu akan hadapi untuk subjek BM. Tak apa, mungkin kamu dah jelas sebelum ni tapi saya revise balik. Okey. Okey, mungkin sama ni kamu diberi penekanan kepada ketah 1 dan ketah 2. Tapi jom kita lihat untuk ketah 3 ketah 4. Ingat row terakhir ni, baris kotak terakhir ni ketah 4 dan baris terakhir ni ketah 3 sebab dia ada 3 muka surat. Ni baru muka surat pertama ni. Okey. Okey. Kamu nampak jenis item nombor 2 ni jenis item. Okey dan kamu nampak kat sini ada kita panggil apa? Bentuk-bentuk soalan yang wujud untuk ujian mendengar. Objektif aneka pilihan. Kita dah tengok tadi soalan yang kamu nampak PDF tadi tu ada ABC, soalan nombor 5 kan? Ujian mendengar tadi tu. Lepas tu objektif pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk maksudnya macam isi buat apa, meshkan, padankan. Lepas tu ada bagi kotak kiri, kotak kataan, kotak belah kanan kena isi ruang macam tu kan. Dalam bentuk grafik ke, lepas tu ada mind mapping ke kan, peta bina ke, peta bubble ke, itu dia panggil objektif pelbagai bentuk. Kalau subjektif respon terhad, semua orang tahu isi tak kosong lah kan. Ataupun ada soalan kamu kena bagi jawapan macam soalan struktur sejarah kan, soalan sakit kan. Okay, so maksudnya dia melibatkan pelbagai bentuk soalan. Dan kalau kamu tengok kan, kertas 1, kertas 2 ada 2 soalan, kertas 3 ada 2 soalan, kertas 4, kertas 3 pun ada 2 untuk soalan saja. Okay. Okay, kita
3 ni macam mana. Tak apa. Uh, uh, kalau kita nampak ada individu, sudah pasti nanti bahagian B berkumpulan. Confirm. Korang semua tahu, korang dah biasa masa kontri ujian lisan dulu pun memang ada individu, ada sesi berkumpulan kan. Dah biasa. Okey. Okay, 4 hingga soalan 4 hingga 6 Okey. 20 hingga 25 soalan. Banyak soalan. Jawab semua soalan. Jawab berdasarkan petikan. Petikannya bukan petikan baca, babe. Petikan mendengar. Selama ni, ini petikannya awak baca. Untuk kertas 3. Kertas 2 pun petikan awak baca. Kertas 1 pun petikan untuk soalan karangan pun korang baca. Ini baca, yang ni baca. Kertas 3 pun dia ada sesi baca. Dia bagi awak soalan dan tajuk dia. Dia akan bagi petikan ke dialog ke kata ke buat sesi perbincangan. Dalam bentuk visual dan mata memulut. Kali ini mulut awak kali ni apa yang awak nampak apa? Telinga awak dengan mata pula. Mata tengok soalan petikan. Ini lagi mencabar. Yang mana korang tak biasa buat, babe? Serius, saya tak biasa. Terus terang kan, kali pertama saya buat, saya pun kantoi tu. Tak ikut tu. Kenapa saya tak kata tak buat bila masa form ni? Mungkin lah kan, tak tahulah sekolah korang masa tahun lepas ada buat ataupun tahun ni masa sekolah kerja ada buat, saya tak pastilah. Atau masa PDP ada mungkin cikgu korang ada baru buat, bagus. Okay. Sebab tu saya nasihatkan tadi pergi beli buku latihan. Dekat tempat tu download QR code dia, dengar audio dia, cakap pasal audio yang korang dah dapat dari WhatsApp tu kan. Macam tu lah. Dengar benda tu, buat. Semak jawapan. Check. Train pendengaran. Okay. Sebab bukan satu. Tadi satu petikan 5 soalan. Ini ada 6 petikan. 25 soalan dia. 4 ke 6 petikan. Lepas tu cerpen tak pernah baca. Mak ai. Kan? Yelah PDB kan. Cikgu orang tak sempat nak cover cerpen Paling kantor pun cover apa? Cover novel kan? Sekarang dilema cikgu sekolah untuk subjek BM pertama dia nak settle karangan. Lepas tu dah ada karangan bahagian A tau. Yang mana kena buat resume, kena buat email, kena buat surat rasmi. Yang mana antara karangan biasa, surat kita tengok kan, itu karangan bahagian A. Karangan biasa, surat rasmi, resume dengan email. Antara 4 ni aku rasa satu je. Kan sakit hati tu. Kan? Penat-penat belajar 4 aku rasa satu. Tak tahu yang mana satu. Itu yang bengang cikgu BM kat sekolah. Kalau awak tahulah. Okey. Okay. Saya share dengan korang benda ni minggu ni. Tiba-tiba minggu lepas saya tak cakap apa-apa kan. Sebab kita akan sambung kejap lagi latihan minggu lepas. Latihan menukarkan bahasa klasik kepada bahasa Melayu standard. Ingat tak saya bagi soalan last minute sebelum kita berpisah minggu lepas. Dan jawapan tu kita akan bincang pada minggu ni kan. Kita akan semak balik apa sebenarnya cara nak menukar, apa sebenarnya kita tak sangka pun perkataan ayat-ayat baris-baris yang tak payah tukar. Kita akan lihat lagi. Cuma saya pergi bahagian ni dulu sebab baru ni salah seorang antara tenaga pengajar bahasa Melayu kami ada berkongsi soalan ni. Jadi saya pun hubungilah salah seorang rakan saya untuk dapatkan kepastian tentang format kertas 3 dan kertas 4 ni. Dan rakan saya ni guru cemerlang Melayu dan dia juga adalah salah seorang bakal menjadi pentaksir untuk ujian mendengar kat kawasan saya ni, Sungai Buloh. Jadi dia pun bercerita A sampai Z. Jadi saya dapat tahu macam-macam lah. Kan? Betapa pentingnya kertas 3 dan kertas 4 kita tengok apa yang penting sangat ni. Jom next. Okay. Okay. Ini bahagian ketiga. Okay. Bahagian B untuk ujian kertas 3. Okay, kertas 3 BM korang untuk bahagian bertutur ataupun bertutur. Kat sini ada kumpulan nampak.
ada satu sesi sajalah. Satu tajuk disediakan untuk perbincangan dan 3 hingga 5 orang. Ini macam korang form 3 dulu, sama je lebih kurang. Biasanya ujian betul-betul tak jauh beza. Sebab ujian betul-betul korang kali ni yang bezanya lah tajuk perbincangan. Cuma saya tak pasti untuk individu tu macam mana detail dia. Tapi yang bahagian ni saya rasa korang boleh bayangkan. Korang ada grup kan. Okay. Korang diberi tajuk random, korang kena bincang, masuk korang kena bincang depan pemeriksa, depan pentaksir kan. Okey. Okey, kita tengok jumlah markah. Okey. Nampak kertas 1 kat sini 100 markah. Okey. Dan nampak kertas 2 kat sini 100 markah. Okey, standard lah. Kertas 1 100 markah. Okey. Kertas 2 100 markah. Okey. Anda katalah kertas 3 ujian lisan ni macam KBS yang terlepas. Okay, anda kata kalau ujian 3 dengan ujian 4 ni macam KBS yang terlepas. Yang mana ujian lisan ni dia hanya prasyarat je. Yang selama ni student ingat dia tak ada markah. Sebenarnya realitinya ujian lisan yang pernah dibuat oleh SPM sebelum ni adalah dianggap sebagai kertas 3. Yang mana kertas 3 ni bila nama je kertas 3 sudah pasti ada peruntukan markah mungkin 10 mungkin 15. Kalau cikgu kamu kata ekonomi ke perniagaan ke akaun ke matematik ke sains tiba-tiba ada kertas 3 tapi buat dalam bentuk kerja khusus ke, dalam bentuk projek ke, dalam bentuk apa-apa benda lah, tapi cikgu awak kata benda tu adalah syarat sebab dia ada kertas 3. Bila ada kertas 3 pasti ada peruntukan markah. Tapi kalau dia kata bukan kertas 3 tapi sebagai syarat, maka tak ada peruntukan markah. Sekadar syarat sahaja. Pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Okay, korang ada sesi hafazan. Adakah hafazan tersebut adalah kertas 3? Kalau ya, maksudnya ada markah. Standard setiap tahun pendidikan Al-Quran Sunnah, surah hafazan dia Sajadah dengan Yasin kan? Kena tebuk kan? Betul ke? Betul. Okay. Kalau di situ dianggap kertas 3 maksudnya ada markah. Okey. Adakah kertas 3 ni selama ni membantu tak bantu? Tengoklah jumlah markah tu waktu. Tengoklah persentage sumbangan dia macam mana. Ini dipanggil sebagai persentage sumbangan. Markah tu yang kamu nampak ni. Yang mana item inilah yang dulu KBSM tak ditunjukkan. Okay, nasib baik KSSM manakan dia silibus baru ditunjukkan. Jadi kita nampak fokus kita nak belajar kat mana, strategi kita kat mana. Kan? Okey. Jom. Sekarang kita nampak dah yang selama ni 100 markah kertas 1, kertas 2 ni standard lah. Kalau lah benda ni tahun ni KSSM buat still macam KBSM, fokus kat 2 ni saja, yang 70 dengan 30 tak ada. Kan? Saya rasa senang korang nak score. Korang tahu dah. Dia bahagi 2. Senang nak kira, senang nak plan macam mana nak markah, lemah kat mana, ketopak balik kat mana. Kan? Okey. Macam dulu dia 240. KBSM dulu 240. Yang ni 110. Kertas 1 karangan 130. Kertas 2 110. Jadi student fikir-fikir kan. Rasa macam kertas 2 penting, tapi bila tengok markah, kertas 1 lagi penting. Markah lagi banyak 130. Tapi bila tengok level kesusahan, jumlah soalan banyak markah yang banyak kertas 2 sampai 9 soalan. Lebih kurang macam jugalah macam tahun lepas kan. Cuma tahun lepas dia tak adalah sampai 9. Dia tak ada bagi, tak ada bagi bahagian dia. Dia ada bagi bahagian dia sampai bahagian D. Sampai 8, tahun lepas sampai 8 je. Bahagian D soalan 8. 7 8 tak ingat saya. Tahun lepas buat 4 soalan saja tapi dia pecah-pecah, banyak pecahan. Saya ingat. Dia pecah ABC 1 2 ABC, soalan 2 ABC yang cukup. Okey. Jadi bagi saya bila tahun lepas tu sudah susah nak bajet, nak skor kertas 1 ke nak skor kertas 2, jadi diorang study je. Bagi saya mana-mana pun boleh. Kamu tak payah border sangat pasal markah. Tapi sekarang kamu kena border. Untuk KSSM kamu kena ambil berat pasal markah. Sebab apa? Bila kamu dah nampak kat sini wujud kertas 3 dan kertas 4 ada 70 dengan 30. Okey. Kenapa saya kata kamu kena ambil berat pasal markah? Kalau kamu tengok kan, kertas 1 100, kertas 2 100, ujian lisan 100. So jumlah 300
300. Okey. Kamu bertulis karangan 100. Kamu buat kertas 2, tata bahasa, pemahaman dan juga rumusan novel 100. Okey. Itu bertulis. Sekarang sesi bertulis pula pun 100. Yang ada 2 kertas. Jadi kat sini sebenarnya apa yang kamu berusaha struggle dekat bahagian kertas 1, kertas 2 hanya membawa berapa? 1/3 markah sahaja. 1/3, sikit 1/3 tu sikit sebenarnya. Jadi maksudnya ibarat kamu bayangkan sebuah kek, kamu belah 3. Dan kenapa saya kata sikit? Sebab apa? Kamu mula perasan 1/3 tu dah pergi kat mana? So, bahagian yang tanpa bertulis. Yang mana kalau kantoi dekat sini ni habis dua-dua. Okey, katalah kenapa saya kata sikit bayangkan 1/3 ni kalau campur baru 66%. Nah, jelah kalau 100 bahagi 3, 1/3 ni baru 33.333% kan? 33, yang ni 33, yang 2 ni 33. Kalau kamu dapat kertas 1, kertas 2 full mark pun kamu masih lagi 66. Belum A lagi. So yang ini jadi penentu. Dan bila saya kata ini penentu, andai kata kamu bermasalah salah satu ni, tiba-tiba karangan kamu kantoi, tiba-tiba bahagian lebih kamu tak sempat jawab atau soalan susah, di sinilah penyelamat kamu markah ni. Okey, 70 dengan 30 ni. Yang mana sumbangannya sangat markah. Okey, untuk mereka bagi saya sikit. Sebab apa? Kamu berlatih macam-macam buat markah 33. Tapi ini tak payah tulis pun. Dengar je. Dengar tu sikit kan. Okey. Jadi betul-betul cakap lah, sembang-sembang lah. Okey. Tapi yang inilah kita kurang buat latihan. Yang sebenarnya jumlah markah sama rata, tapi kita belajar tak adil. Kertas 1, kertas 2 kita belajar struggle gila, tapi kertas 3, kertas 4 kita biarkan. Andai ku biarkan. Jadi saya sengaja memberi penekanan saya nak membuat saya nak buka mata pelajar saya nak buat satu kesedaran, bangkit bahawa jangan terbiar dengan kertas 1 dan kertas 2. Kamu kertas 4 ni. Okey dan bagi saya agak kejam kertas 3 bertutur ni 70 markah. Sebab apa? Bagi pelajar yang masalah gugup, bagi pelajar yang tak biasa cakap public, habis ni. Jadi siapa rasa diri dia macam tu, please. Waktu PDPR ni lah kamu dekat rumah, bercakap depan cermin, bertiktok bagai, janganlah bertiktok. Maksud saya, korang bertiktok pandai, ambil selfie pandai yang cantik. Bercakap ngak, senyap, bisu. Sajalah saya tak cakap korang pun cakap orang lain. Okey. Baik, jadi kat sini siapa yang ada masalah self confidence, okey? Gunakan peluang ini untuk bersama keluarga, bersama adik-beradik, okey? Di rumah untuk bantu korang boost up untuk berhadapan dengan public. Sebab korang, saya tak tahu sekolah korang macam mana, tapi kat sekolah luar, dan saya tak pasti sekarang dengan keadaan pandemik macam ni, situasi ujian lisan macam mana, saya tak pasti. Lagipun ini first batch ujian lisan versi baru. Tapi mungkin kat pelaksanaannya kalau kat sekolah masih dekat sekolah. Kan? Saya rasa tak ada masalah kot. Kalau korang pun mungkin kat sekolah saja kot. Okay? Jadi mungkin korang dah biasa dengan cuma nak ada persediaan tu sahaja. Okey yang paling penting lah, kenapa bila nak bercakap ni kena ada spontaneous idea. Korang bila ada point, korang akan ada spontaneous huraian. Dan mana benda tu datang daripada mana? Spontaneous idea, spontaneous huraian datang daripada mana? Datang daripada kemahiran buat kebat, menggoreng, buat esei, buat karangan. Sebab tu saya cakap kat saudara saya dulu lagi. Sebenarnya kalau nak skor subjek SPM ni, antara skill yang paling penting ialah apa? Kamu kena ada kemahiran untuk berfikir secara spontan. Saya pernah cakap dulu kat kelas korang tu kan. Masa saya datang dulu. Saya rasa ada kot, tak ingat lah. Korang kena ada skill berfikir secara spontan. Dan nak ada skill tu kenapa? Kena selalu buat soalan kebat lah. Selalu tengok jawapan skema karangan, skema jawapan soalan kebat. Supaya apa?
membantu korang lebih confidence. Keluarlah isu-isu masalah apa pun dekat ujian bertutur ni, korang boleh gibang, boleh goreng-goreng. Okay, isu pelancongan ke, isu pandemik ke, dan biasanya lah apa yang bakal dikeluarkan dalam sesi ujian bertutur ni, okay, lebih kurang ala-ala soalan kibat atau soalan karangan. Isu-isunya, soalan-soalan cikgu bakal tanya apakah langkah, apakah punca, apakah sumbangan, apakah ciri-ciri pada pendapat anda, apakah kesan kebaikan, bukan. Benda-benda yang ditanya dalam semua soalan kibat dalam mana-mana subjek. Okay. Dan kali ini ujian bertutur kena ada huraian, kena ada contoh. Okay, 70 markah tau. Tak apa, hari ni kita bukan nak fokus kertas 3, kita fokus kertas 4. Okay, yang mana at least kurang-kurangnya janganlah sampai kantor kertas 4. Kalau kertas 4 kamu okey, ujian bertutur kamu okey, bolehlah backup kertas 3. Anda kata kalau kertas 3 tak dapat nak score. Okay. Secara langsung, secara tak langsung, automatically kertas 4 kamu ni boleh backup kertas 2 dan kertas 1, memberi sumbangan markah. Okay. Kalau kalau kita tengok lebih kurang lah plus minus kan. Kalau lah 70-30, so pembahagian ni lebih kurang macam separuh double macam 60-40 ini 70-30, okay. Lebih kurang kalau tengok ini, kalau ini 33%, kalau bahagi tu dalam berapa? 16%. Okay, lebih kurang kertas ujian mendengar ni boleh menyumbang kamu hampir 15% daripada markah sebenar SPM. Okay, mungkin 14 atau 13%. Lebih kurang lah, mungkin 13% lah. Maksudnya lebih daripada 10%. Jadi ia sangat penting. Bagi saya ia sangat penting. Seolah-olah macam kalau kamu boleh skor kat ujian mendengar, walaupun tak dapat full, sekurang-kurangnya kamu dah seolah-olah macam kamu dah dapat 10 markah free dalam PM. 10 markah free dengan hanya mendengar je. Sebab saya rasa antara 4 subjek ni, 4 kertas ni, the least effort that you could do, okay, among all of these 4 papers, only for paper 4. Okay, the least effort. Usaha yang paling sedikit yang kamu boleh keluarkan. Sebab kamu tak perlu nak faham sangat apa, kamu boleh dengar dan boleh tulis. Perlukan apa? Dah biasa dengan bentuk soalan, dah biasa mendengar. Kenalah ada istilah practice what perfect. Mana orang boleh jumpa 2-3 kali buat terus expert, tak ada. Genius je. Okay, sorry saya berbeza sikit okay, saya kena bagi tahu. Okay. Dan saya rasa berbanding dengan ujian bertutur, ujian mendengar boleh buat sendiri. Ujian bertutur you have to be partners. Kamu kena ada backup, sokongan. Tapi ujian mendengar boleh buat sendiri. Kamu boleh belajar sendiri. Jadi rugilah kalau tak buat sendiri. Tak boleh buat sekarang. Tiba-tiba kantoi. Bila dengar, apa panik. Ujian mendengar paling senang panik. Serius, babe. Bila awak dah terlepas, awak dah kalang kabut. Jadi information yang seterusnya, kamu dah tak fokus. Kamu dah terskip. Sebab satu petikan ujian mendengar, ada 5 soalan. Dia akan efek pada soalan-soalan seterusnya. Bila kamu terlepas soalan pertama, soalan kedua, kamu dah mula panik. Apa tak? Sebenarnya kena ada strategi. Kamu kena biasa mendengar. Supaya kamu boleh plan pada strategi kamu bila terlepas dengar, nak buat macam ni apa semua. Okay? Yang mana benda ni tak dapat di sekolah. Jadi ambil peluang PDPR ni buat kat rumah. Okay? So my job is done here. Okay? Tanggungjawab saya sekarang ni adalah memberi kamu exposure, introduction, tips, strategi macam mana nak buat sendiri kat rumah. As long as you know how to start. Kamu tahu macam nak mula. Okay. Okay, sebelum saya teruskan panjang lebar untuk soalan kita, perbincangan kita untuk ujian mendengar ni. Okay, ada apa komen soalan? Saya buka sesi perbincangan, apa-apa pertanyaan. Boleh turn on mic, boleh type dekat in call message. Okay. Silakan.
Sebab siapa yang masih belum tulis nama, sila berbuat demikian Sebab saya tengok masih lagi nama tak banyak ni. Tulis nama penuh ada persoalan berkenaan dengan kertas 3 tak 4. Sebelum saya pergi terus fokus kepada latihan kertas 4, ujian mendengar. Kita akan buat kejap lagi. Tak ada soalan Tak ada soalan, saya teruskan. Tak ada. Tak ada. Senang apa semua? Tak ada kot ni. Okey lah, jom. Kita tengok sekejap Okey. Ni masa dia. Saya terlepas satu benda. Patutlah saya beria sangat ke tempat ni. Masa hanya diberi 30 minit. Mak ai. Bagi saya exam setengah jam sangat pendek. Tak pernah dengar lagi dengan exam setengah jam okay. Kalau individu ni, kamu jangan ingat kamu dengar peksa kamu sekejap. Sebab kamu akan jadi lama tau nak tiba turn. Sebab dia bukannya semua bilik serentak semua buat. Dia kan ada beberapa bilik je kan. Kan ujian sesi bertutur ni ada beberapa bilik saja. Jadi kamu akan diberi waktu pagi ke petang ke. Jadi kamu akan tunggu turn. Kamu akan beri masa untuk berbincang dalam kumpulan semua. Jadi kita tak nak jangka berapa benda ni, berapa lama. Okay, biasanya anak murid saya yang batch lepas dulu, kalau pergi ujian lisan untuk bertutur ni, biasanya paling kurang diorang berada kat tempat tu lebih kurang sejam. Okay, barulah diorang selesai. Okay, tapi ini kamu masuk dewan, duduk naik keluar, kan kejap tu. Tak ada istilah pergi tandas, kalau pergi tandas masanya masuk dia betul lah. Saya rasa takkan ada orang pergi tandas. Habis tak sempat dia dengar habis lah kan. Okey, 30 minit Jadi bagi saya untuk ada lebih kurang 4 hingga 6 soalan tu, 30 minit tu memang tak ada sempat. Kamu tak ada masa nak fikir apa, tak ada memang tak ada. Memang kau punya kan. Okey. Okey, tak ada apa dah kat sini. Okay, jom. Kita tengok pada soalan kita. Okey, para pelajar, sekarang ni kamu dapat arahan ni. So nanti bila kamu dapat soalan kertas 3, okey, kamu duduk dalam soal kertas 4, kamu dalam exam tu, kamu dapat kertas soalan, tulis nombor angka giliran apa semua kan. So kamu buka kertas soalan. Okey. Kamu diberi masa selak petikan 1, petikan 2, petikan 3, petikan 4 sampai habis. Okay, mungkin lebih kamu 1 minit, 2 minit ke. Lepas tu nanti dia kata, okay, dia akan cakap, okay, petikan 1 akan bermula. Okay, so, betul lah. Petikan 1. Cerpen gerhana manusia. Kamu dengar orang cakap. Okay, so dia akan cakap, anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Okay. So, korang akan diberi masa 1 minit untuk baca soalan ni daripada soalan 1 sampai soalan 5. So, korang kena sedar, kena berjaga-jaga apakah soalan yang bakal ditanya, apakah perkataan-perkataan atau benda-benda yang perlu korang sedar, kena cari, korang kena alert, peka dalam petikan. Sebab tu bagi korang baca dulu. Okay, ayat apa, penyakit apa, platelet apa ni, cair, pekatkan cair apa, tak berhenti apa benda ni kan. Okay, sifat aku peka. Maksudnya jawapan dia bukan ikut turutan tau. Lepas awak dah ini kan, contohnya dah habis jawapan kat sini, sifat aku ni kadang-kadang awak tak nampak dekat lepas jawapan ni. Bukan awak nampak dekat masa jawapan yang kedua ni. Jadi awak kena serentak dengar, termasuk nombor 3 ni.
dua keadaan gadis yang malang berada kata nombor 4. So, dua keadaan gadis dekat kata nombor 4 ni berkembilan dekat jawapan nombor 3 ayat dia, cerita dia. Dan apa yang kamu dapat ni, ini bukan petikan dia. Petikan dia lagi panjang. Ini dia ambil sikit daripada petikan panjang tu. Yang kamu dengar dalam audio tu. So maksudnya bila kamu dengar tu, kamu akan dengar dengan mencari jawapan serentak untuk nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nilai murni aku ni kat sini. Dr. Murni ni, Dr. Murni kat belah mana tu? Dekat awal petikan pun dah cakap Dr. Murni. Jadi maksudnya kamu kena peka, start je audio bercakap, apa dengar petikan tu bercakap, kamu dengar kan? Kamu kena peka dah. Dengar Dr. Murni, soalan 4. Tulis. Okay. Sebab tu dia bagi masa korang seminit untuk scan soalan dulu supaya korang boleh peka. Dan jangan risau, petikan takkan baca sekali je. Dia takkan bagi korang baca sekali je. Okay, dia akan bagi korang lepas dah baca dua panjang kan, bukan 2-3 minit ke, kita berhenti, korang kena cari tu jawapan di sisi. Mungkin dia bagi masa 1 minit ke 2 minit, lepas tu dia ulang balik petikan. Ataupun dia tak bagi korang masa, lepas dia ulang sekali lagi, mungkin. Dia punya kaedah instrumen yang dia buat, macam mana proses dia. Okay. Faham? Okay. Jadi bila kali kedua tu, korang double check mana yang korang terlepas, kali tu korang nak isi. Okay. Jom, sekarang ni saya bagi korang masa 1 minit untuk lihat soalan 1 hingga soalan 5. Okay, saya bagi 9 minit betul tau. Saya akan ikut betul tau. Habis 9 minit, saya akan suruh korang on semua audio yang korang dah dapat dalam grup WhatsApp. Saya pun akan on kat WhatsApp saya. Saya akan dengar. Bila saya habis dengar, maksudnya korang pun habis dengar. Sebelum saya on, saya akan pastikan semua orang dah bersedia. Okay, jadi masa saya on tu, saya kata, okay, sekarang semua orang ready. Okay, semua dah bersedia. Kamu cakap, okay, sedia guru, sedia. Okay. Okay. Dalam kiraan 3, semua orang tekan on. Maksudnya kamu akan dengar visual. So, saya tekan on, kamu tekan on dengan visual. Sambil dengar tu, sambil kamu cari. Kat mana nak isi? Yang kita cuba kita buat macam simulasi reptile lah, macam lebih kurang lah kan. Ini pun benda ni first time kita buat. Okay? Supaya korang boleh bayangkan korang akan buat sendiri macam nanti. Berlatih sendiri macam nanti. Okay. Cikgu. Okay. Semua orang standby, bersedia. Saya akan mulakan untuk bagi tahu 1 minit pertama yang korang kena survey soalan dulu. Apa ni kata? Anda diberi masa 1 minit untuk baca soalan. Okay, kejap. Okay, kejap. Saya akan tunggu jarum saat nombor 12. Okay. Cikgu. Ya, ada soalan Dia memang apa tu kan, kita dengar audio dia kan. Lepas tu time dia terangkan tu memang dia tak ikut step. Maksudnya nombor 1 ni dia tak tuan. Bukan, dia bukan ikut step. Satu audio tu satu set lengkap perlimbaan terus. So kita kena pandai cari ni. Ya. Okey. Berkemu jawapan nombor 5 berada di tengah-tengah petikan, bukan di hujung petikan. Okay, nanti cikgu. Okay? Okay, ada soalan lagi tak? Sebelum kita mulakan sesi baca soalan 1 minit. Ada Okay. Ada orang type apa ni? Saya tengok sekejap. Ke terus lama? Okay, tak ada Okay. Okay, jom kita mula sekarang. Okay. Okay, daripada 5 saat, 4, 3, 2, 1. Okay, sekarang semua orang baca soalan 1 minit sekarang. Baca soalan 1 hingga 5. Baca je soalan tu. Baca soalan bukan nak kena baca semua. Kamu tengok tempat kosong tu pasal apa. Baca arahan, tengok tempat kosong nak kena isi pasal apa.
Oh, leukemia. Okey, tamat 1 minit. Ngam-ngam. Okey, dah. Okey, jadi sekarang semua orang kalau situasi sebenar dalam exam, dia akan terus. Okey, petikan audio seperti berikut. Dia akan terus mula. Okey Dia akan cakap sila dengar petikan cerpen, jawab berikut berdasarkan petikan cerpen yang dibenarkan. Dia terus mula. Kamu kena standby lepas habis minit tu. Okey. So sekarang ni semua orang standby kat WhatsApp masing-masing. Okey. Dengar betul korang punya betul. Okey. 5 saat dari sekarang. Okey, semua orang standby button nak tekan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, korang dengar sendiri korang punya Mataku terpaku pada layar rakaman hayat mahasiswa kimia. Anemia yang menelan oksigen tubuhnya tinggal 50%. Hanya 4 pek darah perlu memerahkan pudar nyawa. Platelet, plasma segar yang dirungkai dari pek darah mampu memekatkan cair darah Okey, tamat. Okey, semua orang tutup. Jangan ulang. Cukup. Dah tamat dah. Jangan ulang. Okey. Sekarang kamu lihat soalan tersebut. Cuba isikan mana yang kamu ingat. Sebenarnya tadi kamu kena sambil isi tau sebenarnya. Sambil dengar. Tapi apa yang tak sempat print, saya baru bagi jawapan. Kan kamu ada dalam bentuk software yang dalam bentuk dalam bentuk skrin kan. Kita tak boleh tulis jawapan kat kertas ke, saya terlupa nak beritahu. Dia ni kalau dia senang nak terisi kan. Sebab soalan dalam bentuk kertas. Okey. Kau rasa kau dapat tak jawapan tadi? Kali pertama dengar. Rasa dapat tak? Sikit-sikit. Ada yang tak. Ada yang tak kan? Boleh tak? Saya pun tak dapat tau. Kalau saya Cikgu cepat. lepas tu tak kejap kat sini. So teringat terganggu bila kita baca soalan nombor 2, nak cari lah terlepas. Macam tu. Antara dilema yang saya turut hadapi benda yang sama. Cikgu, Kan? sebenarnya cara jawab ni sambil dengar kami buat ke ataupun dengar dia buat? Apa dia tu saya tak dengar. Ulang balik. Nak cara jawab dia ni sebenarnya sambil dengar sambil buat ke ataupun dengar dulu baru buat?
Sambil dengar Saya sambil buat. Sambil dengar sambil buat. Lah, apa saya korang buat lagi? Cuba balik apa korang tadi tu. Macam tu. Lepas tu nanti jangan dengar itu dulu. Jadi salah dua itu tu sambil tu korang akan isi salah satu. So maksudnya memang korang akan sambil tulis, sambil masukkan. Okay, saya pun nak beritahu sambil dengar sambil okey. Jom, kali ni saya akan pergi dia punya dialog ni dari satu persatu. Okey. Bila dia habis baca saya akan ulang ayat dia. So kita tengok ada tak jawapan dia. Ini kita buat one by one. Okey, tapi sebelum saya buat macam tu, kali ni ramai-ramai semua orang kita dengar kali kedua, sambil korang cari jawapan, cari isi. Tengok ada improvement tak berbanding dengan sesi pertama. Mesti ada kan, tapi tengok berapa banyak yang korang dapat tangkap. Kali ni mungkin korang akan ada perasan, korang akan mula faham cerita dia sebenar. Dan korang boleh nampak siapa watak dia. Bila korang macam ni, baru korang tahu. Setiap petikan korang akan detect apa nilai murni yang korang boleh faham. Apa perasaan di sebalik daripada yang korang dengar. Watak orang ni macam situasi gambar dia siapa, datang tempat masyarakat dia. Satu benda visual ni sangat penting, dia melibatkan banyak elemen-elemen komunikasi. Okey, perkara yang cuba ditonjolkan di sebalik peristiwa tersebut, persoalan dia. Okey, dan berapa watak dalam petikan tu. Ada ayat yang dibaca secara biasa. Dialog, macam skrip. Kan, macam kita baca novel, baca cerpen kan ada ayat biasa, ayat penceritaan ataupun kita panggil teknik plot. Kan, teknik dialog, teknik suspense, teknik kejutan. Benda-benda semua ada dalam tu. Apaan dia macam rumit kan? Okay, tapi jangan benda serumit mana pun. Cuma saya hanya highlight sebenarnya benda betul ada sebenarnya. Okey kan? Okey. Sekarang ni kita tengok dekat kita dengar. Jom. Kita mulakan kiraan. Kita dengar one by one. Kita dengar sama-sama. Semua sama-sama dekat handphone masing-masing, kat WhatsApp masing-masing, dengar betul-betul. Okey. Lepas tu sambil dengar tu tengok soalan, catch up balik soalan 1 soalan 5. Boleh Okey. Semua orang standby. Sebelum saya mula ada apa soalan ke nak tanya? Kali ni standby lah kertas ke kertas ke apa kan, korang tulis nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5 kan. Sediakan ruang-ruang jawapan korang kan. Tak payah saling. Korang lah kat kertas tu, kat buku korang tu nak isi yang mana, yang isi nombor 1 kan. Okey. Nombor 5A ke B ke, nombor 4 tu kotak pertama apa, kotak kedua apa kan. Saya nampak ada selimut merah jambu saya. Saya ada dengar selimut merah jambu tu kan. Nampak obvious kotak merah jambu tu kan. Okey. Okey. Semua okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tekan, dengar. Petikan 1. Cerpen Gerhana Manusia.
Okey para pelajar, dah tadi saya terkeluar internet lost connection pula. Alamak. Macam mana? Dapat tak? Ada yang tak Ada yang dapat. Saya dapat 1, 3, Saya 4 dan 5. personal jujur saya di tengah-tengah petikan audio tu saya agak lost sikit. Bila kata ada Perdana Menteri lah, sebab saya agaknya sebab saya cuba nak lihat dari segi setiap aspek, jadi saya agak lost sikit kali kedua ni. Dan apa yang berlaku ialah saya cuba saya tak, aku tu adalah watak utama. Dr. Munir bezakan suara lah. Sebab bila ada dengar macam ada pertukaran suara, ada dengar macam orang sedang bercakap dialog kan. Tapi bila dia tu suara tak jauh beza pun. Kadang saya macam frust. Buatlah yang bercerita tu perempuan suara besar, perempuan suara kecil cakap. Aduh itulah yang saya agak frust sikit lah kan. So saya cuba nak cari benda point nak terang kat awal kan. Okay, tapi still ada yang boleh dapat kan. Okay, sekejap Okay, satu benda yang saya nak tunjuk orang ni Kamu tengok petikan 1 ni yang saya tengah ni, presentation ni. Petikan 1 arahan, kamu nampak ni. Arah kesukaran rendah bit. Petikan 1 ni dianggap sebagai level rendah. Agak-agak level sedang ni macam mana? Saya pun tak tahu. Okay. Nampak kan? Jadi kat sini pun mungkin sebab kita tak biasa buat. Kat sini pun kita dah hadapi cabaran. Tapi tak apa, ala bisa tengah biasa. Lama-lama akan jadi mudah untuk level rendah tu kita ni. Yang penting jangan buat sekali dua ni je. Kamu kena pergi try praktis lain, try petikan lain. Mungkin kalau dia baginya rangkap lagi pisang. Dia bagi sajak ke syair lagi satu hal kan. Sebab apa? Dia akan baca syair. Dia akan baca sajak tu. Yang petikan pun kita bermasalah kalau baca sajak saya tak tahulah. Mungkin lah kan saya bukan nak menakutkan, saya takut benda tu berlaku. Okey, tak apa. Sekarang ni jom kita try. Saya ada skema jawapan dia tapi kita try bincang Kita dengan skema jawapan. Sekejap. Nanti lepas kelas saya akan share awak skema jawapan dia. Nak cari kepala. Okey, sekarang soalan nombor 1. 4 pek darah diperlukan untuk menyelamatkan hayat mahasiswa. Ya ke? Siapa dapat yang ni? Dapat. Korang dapat? Ya, dapat. Kalau saya laptop saya ni. Berlaku pada rakaman hayat mahasiswa leukemia. mahasiswa
So, ini dia. Untuk menyelamatkan hayat mahasiswa. Dekat soalan ni, balik. Aku terpaku pada layar rakaman dan mahasiswa berkimia. Okay, maybe I should try to shut off the camera. Maybe the heavy usage of data. Okay, actually before this is not something usually happen. This is quite uncommon. Agak tak biasa benda ni berlaku. Pernah berlaku pada kelas pelajar Banin minggu lepas hari Ahad. Okay, several times the connections cut off by itself. Automatic the lost connection. Saya guna ni data handphone. Saya tak guna, rumah saya tak ada internet, saya pakai handphone. Handphone pun dah, guna handphone internet pun dah cukup puas lah. Saya tak ada Unify kat rumah. Okay. Jadi kan jadi bila agaknya dari handphone signal receiver tarik tak kuat macam Unify ataupun apa kita panggil apa tu, yang guna kabel kat rumah kita kan. Jadi tak sama. Jadi port tarik signal tu dari handphone lepas tu nak kena kat laptop yang mana usage dia lagi laju, lagi besar kan, lagi berat. Jadi mungkin bila saya tutup video mungkin boleh kurangkan unstabilize mungkin lah. Okay, instability ketidakstabilan. Okay, okay, tadi sebenarnya saya tengah bercakap pasal audio tadi tu tak apa, kita share balik bahan tu. Mataku terpakit. Okay, jadi sekarang saya dengar balik dia punya audio ni. Dia ada cakap ni, yang menelan kan, yang kalau siapa tak belajar sains, tak faham sangat sains, anemia yang menelan oksigen tubuhnya. Okay, mungkin tak pernah dengar nama penyakit anemia. Anemia adalah satu situasi di mana kekurangan sedara merah. Ya ke? Ya ke? Anemia apa guys? Tak tahu. Kekurangan sedara putih? Ataupun sedara merah lagi rendah daripada sedara putih? Itu kau situ lah. Sedara putih lagi banyak dari merah. Betul. Okay. Betul lah dia kata anemia yang menelan oksigen tubuh badannya. Dah lupa, tak ingat dah. Kan macam mana oksigen dibawa daripada alveolus ke paru ke seluruh badan kan.
kan? Respirasi dengan transpirasi. Wow. Cik. Itu tak payah. Jangan kat selus pula. Plasma segar yang ketiga sangat baru Cikgu sekat. kerana boleh tahan internet ni sepak internet. Kita dengar dengar aduh Dengar. tadi sekat kan. Nah, Okey, so memang jawapannya plasma plasma PLASMA, plasma segar yang dirungkai daripada pet darah tersebut mampu mengekatkan cair Darah. darah tidak berhenti Meleleh. 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 Memang Miss dengar memang nampak dalam visual, dalam audio tersebut dalam audio. Okey, tapi sebelum perkataan platelet plasma segar diperlukan, saya teringat nombor 5. Kenapa saya teringat masa bantuan 100 hektar cukup ni mahasiswa dia. Cikgu tak jelas. Saya rasa psikolog tak jelas lagi. Lost connection lagi. Aduh. Saya tak pastilah apa yang berlaku di sini. Tiba-tiba ada lost connection, geram saya. Okay dah. Dia ada cakap ke mahasiswa tu psikoma? Ada kata? Tak ada, tapi dia kata yang 50% apa benda tak. Okay. Tapi kata sini yang saya dengar 100 saya dengar juga 100 spek darah tadi. Kalau dengar betul-betul 100 spek darah tu bukan pasal apa? 100 spek darah tu. 1 spek darah tu pasal dorang kekurangan 100 spek darah tu saya dengar daripada audio tersebut. Saya jawab A. Okey betul memang jawapan dia A. Okey, sebenarnya bukan 100 spek darah. Okey. 100 spek darah tu adalah dorang kekurangan bekalan sebanyak 100 spek darah. Tu yang dorang berebut tu. Okey, itu sebenarnya kalau korang belajar pasal tajuk ni sebab tu ada ni.
Guys, nampak apa yang saya buat ni? Pengajaran slide 13. Nampak. Kalau saya pergi muka surat sebelumnya, slide 12, nilai. Nampak tak? Tak nampak. Tak gerak. Dia tak bergerak Dia tak bergerak. Dia still Sampai 13. betul lah. Asal tak bergerak kalau ni nampak dah kan ni? Ni dah gerak. gerak dah. 12. Okey. Jom sebenarnya sebab tu sebenarnya saya nak kredit kepada ni Cikgu Lai yang buat tau. Cikgu Iqbal nama dia. Okey. Nampak ni dia yang sediakan bahan tadi pun dia sediakan, saya hanya bawa untuk awak saja. Okey, dia sediakan slide ni. Okey, so saya kena zoom in sikit biar korang nampak. Sebenarnya bila korang dah tahu sebenarnya pasal apa, sebenarnya lagi mudah nak bayangkan. Bila korang dengar nama perkataan Al-Hafiz, korang dengar nama perkataan Dr. Murni, korang boleh bayangkan babak tersebut walaupun korang tak pernah baca cerita tu. Kalau pernah baca lagi senang. Okey Tapi persoalannya sekarang ni, korang kena ingat Komsas dekat form 4 4, Japan dekat form 5 dah 4 dah 8. Okey, ya ke? Ketiga 3 Japan form 4, 1 drama form 4. 3 Japan form 5, 1 drama form 5. Antara satu sahaja. Adakah korang boleh ingat setiap babak cerita? Belum tentu kan. Okey, jadi sebab tu saya pernah bagi tahu saya student saya, adakah perlu ke nak study Komsas ni perlu baca semua ke? Bagi saya tak perlu. Yang penting kamu pernah tengok nota-nota macam ni. Sebab tu hari tu korang, saya pernah cakap ke saya tak ingat lah kan masa saya datang tu, korang kena ada buku rujukan Komsas. Kurang-kurangnya korang pernah tengok at least benda ni. Watak perwatakan. Okay, ni watak perwatakan ni persoalan dia. Korang boleh baca sinopsis dia dalam buku rujukan, tahu kan? Buku rujukan tu tahu kan? Rujukan Komsas tu. Yang pendek lah, ada yang nipis lah, ada yang tebal lah kan, tak kan? Okay. So siapa yang watak utama? Siapa aku tu? Ni lah dia, Lucia. Dia ke? Dia ke? Kita tak tahu. Kena tengok sebenarnya siapa yang watak utama ni. Okey? Dr. Murni ni dia. Okey. Dr. Juwaidi. Tuan Besar Muda dalam tempat. Okey, Muhammad Darah. Azhar Al-Hafiz. Tadi apa 2 jam sama dia tu siang. Okey, ini data masyarakat. Gaya bahasa nilai. Itu yang penting sebenarnya, benda-benda macam ni. Tapi adakah nanti bila awak dah study lagi 5 cerpen, awak akan ingat semua ni? Tak pasti. Kalau ingat bagus. Sebab itu kan senang nak ingat semua benda-benda ni kan. Okey jadi tapi sekurang-kurangnya pernah tengok nota-nota macam ni. Supaya bila keluar ujian mendengar tu, korang yang koma ni rasanya macam ni lah. Macam tu. Okay? Jadi korang tak kekok, tak awkward. Okay? Kalau kita tak pernah tengok, dia akan jadi macam situasi macam saya lah. Di mana saya dengar kali pertama kan, saya tak pernah tengok novel, tak pernah baca kan. Jadi saya cakap, ni pasal apa lah? Seolah-olah macam saya dengar cerita ni pertama kali. Jadi saya tercari-cari mana jawapan dia. Pasal apa aku ni siapa kan. Saya sengaja tunjukkan situasi yang sebenar, apa yang berlaku. Ada kalau korang tak pernah tengok langsung. Jadi di sini yang nampak gayanya lah. Apa yang saya boleh share dengan korang lah. Sebab tu korang kena buat banyak latihan ujian mendengar supaya korang tahu apa yang korang kena tahu. Maksudnya, yang ni latihan ni pasal cerpen ni pula. Korang pergi tengok cerpen ni pasal apa. So korang buat keiman, korang buat ujian mendengar, korang ulang kaji Komsas. Yang mana Komsas boleh diambil sebagai latihan dalam ujian mendengar dan juga bertutur. Membaca bertutur mungkin membaca. Mungkin lah, saya pun tak pasti. Kena tengok balik. Okey. Okey.
Jadi watak aku kat sini tak ada juga watak aku. Sebab apa yang kat sini dia buat tak lengkap. Jadi saya pun kena tengok apakah sebenarnya rujukan konversasi yang perlu ada, siapakah aku tersebut, kena tengok. Kena baca sinopsis baru faham cerita dia. Okey, kat situ. Siapa yang rajin nak seronok baca tu, bacalah semua. Tapi siapa yang rasa macam banyak sangat nak kena baca, buku rujukan dah cukup baca sinopsis, baca benda-benda persoalan, watakan, baru aku faham di situ. Sebab apa? Soalan yang dikeluarkan dalam bentuk macam ni. Nilai murni. Okey, jadi dua kadang-kadang ini pun dalam keadaan macam keadaan penting tau. Tapi kita nampak lah apa yang berlaku untuk soalan nombor 3 ni kan. Cuma yang sikap ni nak tahu. Kat sini kena tahu pasal watakan. Dia boleh dikaitkan dengan nilai murni atau pengajaran. Okey. Dah. Okey. So jom. Siapa yang boleh bagi cadangan jawapan nombor 2? Apa sikap aku? Nombor 2 saya tak dapat. Tak dapat kan? Tak. Okey. Okey, dalam skema jawapan tanggungjawab. Dia cepat bersifati. Bersifati. Okey. Saya pun tak tengok lagi cerita ni sebenarnya pasal apa. Okey. Dan saya pun tak tengok lagi sebenarnya watak aku ni siapa. Saya tak banyak baca cerita ni. Okey saya dah tunjuk korang situasi sebenar dia, bila apa yang akan berlaku kalau korang tak pernah baca. Korang tak nak tengok dia punya rujukan. Okey. Jadi kat sini korang tak tahu adakah aku ni Nusia ke tak? Tadi kita ada tengok nota kan, Nusia kan. Okey. Sebenarnya untuk dalam korang, okey, aku ni adalah Nusia. Dia adalah jururawat dekat cerita dekat dalam tersebut. Tak puas hati dengan Dr. Jody yang pilih kasih, pilih orang kaya. Kau dengar ada menteri benda semua kan. Waktu Tuan Besar Musa kan. Okey, dalam kalau baca cerita dia, Profesor Juaidi ni pilih kasih nak selamatkan Tuan Besar Musa. Okey, pasal korporat ni pasal dunia korporat yang mana Tuan Besar Musa banyak bagi semua pada hospital tersebut. Okey. Diorang nak bagi darah kepada Tuan Besar Musa. Sedangkan ada banyak lagi mangsa-mangsa kat awak tersebut yang perlukan hanya darah sikit saja, yang lagi urgent. Tapi dipinggirkan oleh Profesor Juaidi. Dr. Juaidi tu kan. Jadi Nusia marah geram. Tapi Dr. Murni dia ketenang, dia cover, dia kata Nusia jangan ikut perasaan sangat, dia kata kan. Itu hasil dia. Kan? Okay, so tu kat sini gambar, kalau kamu tak pernah baca, kamu akan keliru. Aku ni siapa? Dr. Murni ni pula siapa? Dalam situasi cerita tu, yang bercakap latar biasa tu, yang bukan dalam dialog tu, itu aku. Si Nusia tu. Okay, kalau yang ada dialog tu, yang bercakap pasal patient tu, Dr. Murni. Salah seorang doktor kat situ. Yang kalau tengok pewatakan kat sini, kan kita ada watak antagonis, watak protagonis, watak baik, watak yang berlawanan dengan watak baik kan. Watak yang berlawanan dengan watak utama apa semua kan. Yang menentang watak utama So kat sini Dr. Murni dengan Nusia lah watak yang baik ataupun watak antagonis. Okay, watak protagonis ataupun yang bertentangan tu adalah watak Dr. Juaidi. Okay, itu cerita dia. Kalau kamu faham lah, kamu tengok cerita dia kan. Okay. Jawapan dia bertanggungjawab. Kamu nak kata bersifati, kamu nak kata dia tabah. Okay. Boleh kat sini. Okay. So jawapan dia ada berapa sebenarnya. Nanti kamu boleh tengok saja pada rujukan. Okay. Nanti dah boleh check balik, adakah aku ni Nusia? Kalau saya salah, betul saya. Check balik saya pun dah lama, saya tak baca cerita, tak ingat lah. Saya lah baca dulu tahun lepas aja. Masa saya mengajar suruh-suruh saya dulu. Okay. Sebab cerpen ni dah lama tak keluar. Dalam trial pun tak banyak soalan pasal cerpen ni. Banyak pasal cerpen saya tak ingat nama cerpen dah lama dah. Okay. Lagi lah tahun ni, tahun lepas dengan tahun ni KSSM dah tak sentuh dah pasal cerpen. Banyak buat ketamu tak sentuh cerpen pun. Jadi kami, saya tak tahu cikgu lain, saya dah lost contact lah pasal novel cerpen yang ada kan. Banyak fokus novel lah pula. Okay. Next, nombor apa ni? Nombor 3. Okay, 2 keadaan gadis malang. Okay, yang ni saya dengar ni. Yang ni semua orang dengar. Sebab saya pasal nanti yang nampak obvious kan, bila dengar katil 4. Dalam audio nak dengar obvious katil 4.
Korang perasan tak setiap kali saya masuk soalan, saya akan ada highlight benda-benda perkataan yang obvious. Ini adalah antara proses yang normal ketika korang mendengar, korang akan dengar kata-kata yang catchy. Okay. Sebab tu pentingnya korang korang screen atau baca soalan ni betul-betul dalam masa minit pertama sebelum dengar audio tu. Okay? Supaya korang detect benda-benda penting. Okay. So nombor 5 nombor 3 ni yang pertama siapa lah? Apa lah? Yang mana? Yang tu ke, yang gadis tu. Gadis tu ke? Gadis Malang. Gadis Malang tu. Kaku dalam selimut merah jambu. Yes, kaku, selimut. Dalam 3 1 Roman, kaku, selimut. Okay, 3 2 Roman. Mata penuh. Anak mata yang bulat penuh. Bulat penuh. Anak mata yang membulat. Penuh. Mata penuh. Mata penuh. Lepas tu saya kata, ujian mendengar ni bukan tak kena tulis sangat pun. Tapi korang duk main telinga dengan otak. Telinga dengan otak. Sebab sambil dengar nak kena scan kat mana jawapan dia. Jadi benda ni sebenarnya, kerap korang buat, cekak korang. Susah. Saya kata soalan ni antara paling senang. Kan? Sebab benda ni bukan nak fikir pun. Kan dah, dengar betul je. Okay. Okay, yang ini, kalau korang dengar balik betul-betul, nilai muria ni boleh daripada, okay, dalam skema jawapan tak ada yang ni. Yang ada ni je. Maksudnya apa tau? Yang ni sebenarnya adalah salin semula soalan. Dia murni daripada sikap Dr. Murni ketika berhadapan. Dengan aku ialah nilai. Apa jawapan dia? Tahu tak? Tak dapat. Jawapan dia kesabaran. Yang ini saya pun tak dapat dalam tingkat. Saya buat kesabaran. Apa tu? Awak buat kesabaran bagus. Yang awak dengar kat mana? Awak dengar kat mana dalam petikan tu? Tengok kat mana? Awak dalam awak kan awak dengar visual kan? Dengar audio kan? Visual. Dalam audio tu awak dengar belah mana? Belah kan doktor lelaki tu kan dia nak lebih memilih yang orang tu. Lepas tu yang doktor, yang nurse tu macam mana ni macam ni. Lepas tu doktor perempuan tu macam sama. Macam tu. Saya dapat kat situ lah. Saya dengar betul-betul balik dia punya audio supaya saya boleh bagi korang yang lain him yang makak. Darah sahaja yang diperlukan untuk menghidupkan bayi itu. Mustahil sangatkah? Tidak mustahil dia bakal Perdana Menteri. Firasat itu umpama mimpi barangkali. Dia tidak perlu dihidupkan. Doktor muda itu tunduk. Peratusan oksigen di mesin sokongan hayat ditingkatkan. Aku menjeling ke tubuh Al-Hafiz. Tulang langkah yang remuk jerit. Mata doktor yang tidak berhenti meleleh dari segala liap. Mahu disalahkan takdir habis 100 pek darah. 2 hari untuk menyelamatkan si koma yang memang tidak boleh diselamatkan. Pembaziran darah. Diskriminasi kemanusiaan yang lebih zalim daripada apartheid. Ventilator bayi menjerit. Kata Dr. Murni lekat ke dalam mataku. Setengah pek darah sahaja yang diperlukan untuk menghidupkan bayi itu. Mustahil sangatkah? Tidak mustahil dia bakal Perdana Menteri. Firasat mimpi bayi. Dia tidak perlu dihidup. Muda itu. Peratusan oksigen di mesin sokongan hayat ditingkatkan. Aku menjeling ke tubuh Al-Hafiz. Tulang selangkah yang remuk salur. Oh. Okay. Apa jawapan kesabaran? Saya tak mana dah.
Siapa boleh berkata saya Riz jawapan dan kesabaran? Saya pun tak dapat tangkap. Okey. Saya akan cuba ulang balik dialog ni. Saya akan pasang kat saya punya mikrofon. Korang cuba dengar. Hanya yang tidak berhari dari segala liam. Dengar? Mahu disalahkan takdir, Doktor. Dengar tak? Dengar. Tadi korang tak bunyi audio tu? Dengar. Dengar. Okay, saya pasang ayat dia mahu disalahkan takdir ke Dr. Murni. Murni, kita kehabisan 100 pek darah. Hari untuk menyelamatkan si koma yang memang tidak boleh diselamatkan. Pembaziran darah. Diskriminasi kemanusiaan yang lebih zalim daripada apartheid. Okey. Ventilator. Korang nampak tak dia kata diskriminasi kemanusiaan yang lebih zalim daripada apartheid. Mungkin ada yang diskriminasi yang lebih dasar orang putih yang pernah orang putih Cikgu sekat. dengar okay. Tak apa bunyi air mandi tu. Okey. Dasar apartheid dia kata dasar diskriminasi yang lebih kejam daripada dasar kemanusiaan yang lebih kejam, dasar diskriminasi kemanusiaan yang lebih kejam daripada dasar apartheid. Dia kata kat situ. Kat situ si rasa yang bercakap ni akulah, Nusia tu. Jururawat tu. Dia tak puas hati kan. Yang saya dengar ni kata hanya setengah pek darah saja untuk selamatkan baby ni. Tapi saya tak faham pasal 2 hari pembaziran darah tu, saya tak faham. Dia kata ni Tu saya tak faham. Cikgu. Siapa nak kongsi? Saya. Okey, Cah. Yang saya faham dari audio tu, dia kata 100 pek darah tu dah dibazirkan untuk selamatkan orang yang dah 2 hari tak bangun. Macam patutnya orang tu dah tak ada harapan dan nak hidup. Tapi saya rasa itu tuan muda tu, tuan besar tu. Ya betul. Akhirnya ada juga orang yang okey, thank you. Siapa pernah baca cerita ni faham. Sebab tu saya kata betapa bahayanya ujian mendengar ni, dia ambil terlalu sedikit tau audio tu. Kalau korang tak pernah tahu cerita ni, kau memang akan lost lah. Macam apa yang berlaku kat saya lah. Okay. Saya dah lupa cerita ni kan. Bila Syairah cakap, baru kita dengar. Ya betul. Buat pun nak selamatkan Tuan Musa. Kan dekat sini macam satu argument yang sebenarnya bukanlah antara Nusia Jurawat tu dengan Dr. Murni. Tapi Nusia tu dia komplain dekat Tuan Besar Musa tu. Watak aku ni dia tak puas hati, dia komplain dekat tu. Okey Sebab kita hanya dengar 2 suara kat sini saja, antara Nusia dengan Dr. Murni saja kan. Okey. Aku tu okey. Saya patah balik bunyi. Mampu memekatkan cair darah yang tidak berhenti meleleh dari segala liang. Mahu disalahkan takdir, Dr. Murni. Kita kehabisan 100 pek darah. 2 hari untuk menyelamatkan si koma yang memang tidak boleh diselamatkan. Pembaziran darah. Diskriminasi kemanusiaan yang lebih zalim daripada apartheid. Okey. Ini yang dikatakan yang bahawa hospital ni diskriminasi.
kemanusiaan, nak selamatkan orang tua tu. Tuan Besar Musa tu sebabkan dia banyak menyumbang, dia boleh, kalau dia hidup dia boleh bagi sumbangan lagi ke hospital tu. Dasar kemewahan, nilai harta saja, tanpa menghiraukan nyawa-nyawa yang boleh diselamatkan kalau kita tak pentingkan Tuan Besar Musa tu. Banyak lagi nyawa lagi penting. Itu dipanggil sebagai diskriminasi kemanusiaan. Pilih kaum, pilih kasih. Diskriminasi ni adalah pilih kasih, tak adil. Kemanusiaan. Lepas tu dia kata dia bandingkan lebih kejam dari apartheid. Apartheid itu adalah situasi yang saya cakap itu. Okay? Yang mana orang kulit putih dia merendahkan orang kulit hitam. Dia menafikan hak kulit. Itu masuk dasar apartheid. Okay? Pilih kasih disebabkan perbezaan warna kulit. Itu masuk apartheid. Tak ada kaitan dengan cerita ni pun. Dia hanya bagi contoh je. Itu saya rasa masih lagi ayat aku, Nusia, jururawat tu. Saya sambung. Ventilator bayi buangan menjerit. Mata Dr. Murni melekat. Apa maksud ventilator bayi buangan menjerit? Mesin pernafasan dia berbunyi kuat. Apa maksud bayi buangan? Itu saya tak pasti. Okey, mesin pernafasan. Okey, kita sambung. Ke dalam mataku. Setengah pek darah saja yang diperlukan untuk menghidupkan bayi itu. Mustahil sangatkah? Mustahil dia bakal Perdana Menteri. Firasat. Okey. Saya rasa ini masih lagi dialog Nusia. Diteruskan komplain-komplain dia, tak puas hati. Okey? Saat itu umpama mimpi barangkali. Dia tidak perlu dihidupkan. Doktor muda itu. Dia tidak perlu dihidupkan. Maksudnya dia merujuk kepada Tuan Besar Musa tu. Selamatkan bayi tu hanya perlukan setengah pek darah saja. Disebabkan mungkin dia menjadi Perdana Menteri tu hari nanti. Orang penting kan. Okay. Sekarang ni bila dengar semua keluhan Nusia ni, Dr. Murni pandang dia. Pandang Nusia ni. Pandang jururawat ni. Itu tunduk. Peratusan oksigen di mesin sokongan hayat ditingkatkan. Oh, Dr. Murni ni bertenang je. Dia disebabkan tak cukup. Dia naikkan mesin bayi tersebut. Aku menjeling ke tubuh Al-Hafiz. Tulang selangka yang remuk, salur darah di ruang foraks memancut bagai paip bocor. Di katil nombor 4, gadis malang, kaku dalam selimut merah jambu. Otak yang berdarah, hentaman beroti, anak mata yang membulat penuh. Saat kematiannya begitu hampir, penganiaya telah memberikannya tiket ke jannah. Kutikal Perdana Menteri. Firasat itu umpama mimpi. Saya ulang balik saya nak dengar macam mana respon Dr. Apa nama dia? Dr. Murni. Mimpi barangkali. Dia tidak perlu dihidupkan. Doktor muda itu tunduk. Peratusan oksigen di mesin sokongan hayat. Mahu disalahkan takdir, Dr. Murni? Kita kehabisan 100 pek darah. 2 hari untuk menyelamatkan si koma yang memang tidak boleh diselamatkan. Pembaziran darah. Diskriminasi kemanusiaan yang lebih zalim daripada apartheid. Ventilator bayi buangan menjerit. Mata Dr. Murni melekat ke dalam mataku. Untuk menghidupkan bayi itu. Mustahil sangatkah? Tidak mustahil dia bakal Perdana Menteri. Firasat itu umpama mimpi barangkali. Dia tidak perlu dihidupkan. Doktor muda itu tunduk. Peratusan oksigen di mesin sokongan hayat ditingkatkan. Aku menjeling ke tubuh Al-Hafiz. Guys, kat sini memang untuk menjawab soalan ni nampak tak kita kena dengar banyak kali apa semua kan. Nak mencari, kadang saya okey je kalau saya just skip soalan nombor 4 ni. Tapi saya sengaja buat analisis proses ni dengan kamu. Macam mana nak detect satu jawapan yang sememangnya memang very hidden in the text. Okay, ternyata saya boleh jangkakan para pelajar antara 5 soalan ni, mungkin in future kalau kamu berlatihan, antara 5 soalan ni
berkemungkinan boleh jadi soalan tu berkemungkinan akan wujud situasi yang mana kamu kena dengar betul-betul. Okey, saya ni in case kalau kamu berlatih atau dalam exam nanti, kalau kamu jumpa satu soalan yang kamu dengar tak jumpa pun jawapan dia. Berkemungkinan itu adalah satu soalan yang jawapannya hidden. Yang kamu kena faham dia punya perasaan atau gambaran mood ketika ayat tersebut. Dia apa ketika kamu dengar ayat-ayat tersebut. Macam ni lah. Nilai murni agak ketika berhadapan dengan aku. Kamu mungkin dia nak nilai murni. Yang kita faham apa keadaan itu. Mungkin dia bertenang, mungkin nampak macam dia macam apa? Mungkin kalau kamu jawab ketabah apa mungkin betul. Dia tabah tabah sabar kan lebih kurang kan. Tapi dalam skema jawapan dia kesabaran. Bagi saya sebagai seorang doktor yang tak tamatkan, cuma semua darah dah dibagi kat orang tu, Tuan Besar Musa tu. Sebagai seorang doktor dia akan frust lah kan. Dia akan bengkak lah kan. Sedangkan banyak lagi yang mulai boleh nak tolong ni kan. Dengan keadaan bayi tu, keadaan Al-Hafiz lah, dengar kan. Tapi satu sudut, kalau kali pertama dengar, kalau dua kali dengar, memang tak dapat tangkap, babe. Kalau cerita ni kita tak pernah dengar. Okay? Bayangkan tadi saya ulang berapa kali kan. Okay, nak bayangkan situasi keadaan dalam tu macam mana. Tapi ini pun disebabkan ia agak mencabar sebab wujud perkataan-perkataan ventilator. Okay, tiba-tiba pasal doktor, pasal sakit, tiba-tiba wujud Perdana Menteri. Kadang-kadang macam benda-benda ni boleh mengelirukan student kepada siapa yang tak pernah study tajuk ni. Okay. Yes. Jawapan nombor 4 ialah kesabaran. Jawapan nombor 5 ialah A. Tadi kita cakap saya tanya pasal bayi buangan kan? Yes, nombor B Bayi buangan ni mungkin mereka jumpa bayi telah dibuang dalam keadaan cedera. Nak setengah pek saja untuk hidup kan? Okay, mahasiswa kimia 5% saja kadar oksigen dia. Okay. Jadi dia perlukan 4 pek darah. Okay. Jadi para pelajar, jadi ini sahajalah setakat ni yang saya boleh share dengan kamu pasal ujian mendengar yang rasa cubalah sendiri nanti untuk set lain. Mungkin in the future, mungkin bulan depan ke lagi sebulan ke kita akan try balik contoh lain pula ujian mendengar. Mungkin saya akan cuba tengoklah arah sekarang yang lebih tinggi. Mungkin sederhana ke. Mungkin kali ni bukan cara pen, betul lain lah pula ke, drama ke. Kita akan tengok lain kalau ada. Saya akan tengok ini petikan 1, bukan tengok petikan 6, petikan 5 macam mana pula. Okey, dah. Itu sahaja. Saya rasa tak ada apa dah kot untuk mendengar ni. Saya akan stop. Jom kita bincang latihan minggu lepas. Okey. Minggu lepas, tukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Soalannya ada dalam WhatsApp. Sekejap saya buka balik soalan ni. Ni dia. Okey, benda ni ada. Sekejap, ini jawapan. Soalan ni mana? Soalan ni minggu lepas dah bagi korang. Sekejap. Kat Semaya. Semaya, saya share jawapan dari kamu ni. Lah. Saya ter-share jawapan kat Semaya. Tak apalah. Semaya dah share kat semua orang. Tak apa. Okay guys. Kalau tengok dokumen minggu lepas. Mana yang saya bagi kamu minggu lepas korang? Ada tak? Cikgu bagi yang Semaya bagi tu lah. Saya terbagi jawapan ke? Lah.
Sekejap, saya check sekejap. Alamak. Lah saya bagi yang Asma bagi tu lah ya. Alamak. Saya tu bagi jawapan ke? Yalah. The question is not that. The question is like this. Saya lepas lah itu jawapan lah. Soalan dia lain lah. Ni soalan dia. Oh Allah. Semuanya share dengan orang semuanya. Saya WhatsApp awak ni. Baik, sir. Betul lah sebenarnya pasal soalan dia bukan dalam bentuk buku lah. Jom. Jawapan dah ada. Jadi korang nak tukar macam mana? Itulah jawapan. Siapa yang buat minta maaf apa yang buat tu salah. Sebab itulah jawapan. Aduh, siap korang minta maaf je. Aduh. Okay, ini soalan. Okay, saya akan terus share. Aduh. Okey. Sekejap. Okey, Okey, semua nampak apa yang saya nampak kan? Betul tak? Nampak. Betul kan saya nampak image ni. Okay. So, kita pergi kepada gambar tersebut. Okey. Kalau kita bandingkan dengan jawapan yang saya telah bagi minggu lepas. Okey, jom. Kita bandingkan. Boleh ha? Okey. Boleh. Okey, dalam jawapan. Okey, semua orang tengok kat WhatsApp masing-masing jawapan tu. Banding dengan apa yang dia ni Okay. So kalau tengok dalam jawapan tu perkataan pertama selanjutnya, tapi kalau kamu tengok dalam petikan soalan sebenar syahadat. Okay, markah pertama. So kat sini kamu kena faham bila markah, okay, soalan ni jumlah markah dia 6 markah tau. Apa tu 6 markah 6 markah. Okay. So bila 6 markah dijangka berkemungkinan memang ada 6 kesalahan. Setiap kesalahan bawah 1 markah. Jadi kamu jangan risau pasal petikan ini. Kamu takut nak tulis balik macam mana. Sebenarnya proses menulis ibarat macam kamu buat penterjemahan dengan menukarkan beberapa perkataan sahaja. Bukan menukarkan seluruh ayat petikan kepada versi bahasa sendiri. Dia bukannya macam kamu buat ayat cakap ajuk cakap pindah. Ingat tak cakap ajuk cakap pindah? Ingat tak? Tak ingat? Cakap ajuk yang dialog, cakap pindah yang ayat biasa.
Jadi bila kita tukar daripada dialog kepada ayat biasa kan berbeza ayat dia. Kalau dalam dialog kan tanda soal, nanti dalam ayat kita apa? Ali bertanyakan kepada ibunya tentang jadi macam panjang. Ayat pindah tu dia cakap pindah tu dia macam menerangkan maksud dalam dialog yang sebenar. Kan? Kalau tanda seru tu dia terkejut ke, dia kagum ke, kita kena terangkan. Macam tu kan. Tapi ni tak. Kalau kita bandingkan kan. Syahadan jadi selanjutnya, tapi pada satu hari saja macam biasa. Okey, maka Tuan Pin datang menghadap. Kat sini dia buat Tuan Pin datang menghadap. Kalau kamu tulis salin je, maka pun tak ada masalah. Okey, duduk di tanah bersama orang banyak. Okey. Kat sini siapa yang tak faham untuk makluman korang sebab tu kamu pernah dengar dalam BM dengar orang-orang kebanyakan. Orang berada, orang kebanyakan. Itu asalnya daripada bahasa klasik. Orang berada ni orang yang kaya, orang yang ada harta benda. Kalau orang kebanyakan ni orang-orang ramai, orang biasa. Rakyat biasa. Okey. Jadi kalau kamu orang-orang banyak ni kamu tulis orang awam. Okey, rakyat biasa pun diterima saya rasa, tak ada masalah. Okey, ingat untuk benda ni dia tak ada skema jawapan. Okey, dia ada skema jawapan, tapi maksudnya selagi mana kamu tukar tu, pemeriksa nampak benda tu masih lagi tak jauh beza dengan daripada skema asal, diterima, maksud dia sampai, okey, dan diterima sebagai bahasa Melayu standard dan maksud tak berubah, dia akan diterima. Okey So jadi saya nampak sini baris pertama ada 2 markah. Okey, Tun Perak datang menghadap. Okey. Duduk di tanah sama-sama orang banyak dalam soalan, dalam jawapan duduk di tanah bersama-sama orang ramai. Okey, maka kata bentara. Okey. Mungkin kalau kat sini kalau nampak perkataan maka dia kata tukar berlalu. Jadi kat sini saya rasa maka kata bentara yang bergelar Seri Amerta. Okey. Saya nampak perkataan yang ditukar ialah bentara. Apa maksud bentara? Pesuruh raja. Okey? Ataupun kalau kamu nak buat rephrase balik, maka pesuruh raja yang bersegera Seri Amerta telah berkata kepada Tuan Perak. Kamu tukar dia punya struktur ayat pun boleh juga, tak ada masalah. Yang penting dia punya maksud tak berubah. Yang kita nak markah adalah apa? Perkataan bahasa klasik tukar kepada bahasa Melayu standard. Itu sahaja. So kamu jangan risau dari segi ayat nak kena tukar, nak kena susun balik, tak perlu. Kalau kamu salin straight pun tak ada masalah. Saya kata soalan ni dia bukanlah serumit mana pun. Yang penting kena biasakan diri, dedahkan diri korang sendiri dengan perkataan-perkataan bahasa klasik. Cara dia apa? Buat latihan. Belilah buku latihan. Itu je shortcut, tak ada shortcut lain lah. Ya, ataupun korang Google internet, koleksi soalan bahasa Melayu klasik, tukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Google, tengok kat YouTube, buka video YouTube, tengok ada cikgu bagi penerangan, cikgu ajar macam mana jawab soalan nombor 4 ni. Bersepah guys, serius cakap awak. Okay, korang tolong guna internet dengan betul-betul. Jangan sisihkan peluang PDPR ni. Kan dapat internet kat rumah, kat asrama, kat sekolah korang, kat Jeram, jangan harap lah dapat internet, betul tak? Handphone tak boleh bawa apa semua lah. Jangan salahkan sekolah masa time tu. Sekarang ni gunakan peluang. Kan? Okay. Bagi saya result KSSM kalau jatuh SPM tahun ni kalau jatuh saya tak salahkan format baru. Saya tak salahkan PDPR. Saya tak salahkan tahun lepas boleh result naik. Saya akan salahkan student tak gunakan peluang internet yang ada kat rumah. Ini untuk peluang student internet lah. Terus lah saya cakap. Okay. Saya salahkan. Sebab apa? Sebenarnya kalau kat sekolah, ini untuk student asrama, jangan salah faham. Kalau student harian tu salah diorang lah, tak belajar apa suruh kan. Ini student kat asrama. Okay, kalau student asrama, kalau result teruk, maksudnya diorang telah buat satu kesilapan besar yang mana student sebelumnya diorang tak ada peluang nak guna internet. Okay, diorang hanya mengharapkan cikgu kelas saja. Okay, itu saja. Tapi korang kat rumah ni, okay, mungkin perbezaan ni ialah PDPR tak sama macam berkesan macam kat sekolah.
Tapi peluang untuk dapatkan extra information tu bersepah. Jangan rugikan peluang ni. Okey, jom kita sambung. Okey, so markah ketiga ialah bentara jadi pesuruh raja. Bentara tu Seri Amarta, pesuruh raja bentara. Okey. Berkata kepada